Let's briefly walk down the memory lane untuk menghidupkan kembali detik-detik kehidupan tanpa gadget, ya, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahimah Saimin, pensyarah kanan daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dalam borak Parlimen kali ini akan mengupas tajuk berkenaan penggunaan gadget pada anak, adakah ia memberi kesan negatif? The Asian Parent Insight 2014 ada melaporkan sebanyak 98% daripada 2,714 ibu bapa di Asia Tenggara ini membenarkan anak-anak mereka mempunyai akses teknologi dalam bentuk komputer, telefon pintar, tablet, dan penyelidikan ini dilakukan ke atas ibu bapa yang mempunyai anak berusia 3 hingga 8 tahun dan mereka adalah berasal dari Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Thailand. Let's briefly walk down the memory lane untuk menghidupkan kembali detik-detik kehidupan tanpa gadget, ya, di mana orang dilahirkan sebelum tahun 1980-an dan ketika itu orang tidak mempunyai akses kepada internet atau gadget. Kanak-kanak bermain di luar, ya, pada ketika itu dan mereka mempunyai banyak aktiviti fizikal dan orang lebih kerap bercakap antara satu sama lain, mempunyai komunikasi lisan secara langsung, ya, dengan eye contact yang amat bagus. Kemudian kita dapati zaman itu tidak ada jargon sembang, ya, tidak wujud langsung dan orang ramai tahu mengenai ejaan yang baik, ejaan yang betul kerana pada ketika itu mereka membaca lebih banyak buku, ya, berbanding dan pada ketika itu kita tidak mempunyai sebarang gadget, tidak mempunyai sebarang smartphone dan orang lebih gemar menghabiskan lebih banyak masa di luar rumah bersama keluarga dan rakan-rakan. Dan pertumbuhan jumlah penggunaan telefon pintar atau tablet ini dijangka meningkat daripada 2.5 bilion sekarang, ya, menjadi sekitar 3.13 bilion pada tahun 2020, iaitu sekitar 23%. Saya tertarik dengan satu kenyataan di sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2018 yang menyatakan gadgets occupy kids' minds. Namun, apa yang mengejutkan saya adalah apabila pada kenyataan seterusnya yang berbunyi leave child with a smartphone, ya, tablet, Xbox or any other handheld device, he can spend hours or even weeks with it, ya. So you don't have to worry about the child because there is no risk of getting injured or harmed by these gadgets. Yes, pada saya memang tidak ada physical injury, tetapi persoalannya bagaimana dengan emotional dan social damages. Adakah kita hanya melihat kepada fizikal semata-mata? Tidak dinafikan ada beberapa pihak yang melihat kepada kebaikan gadget ini kepada golongan tertentu. Namun, suka saya tarik perhatian ibu bapa di luar sana untuk melihat kesan-kesan negatif gadget ke atas anak-anak kecil umumnya. Kesan pertama adalah ketagihan ataupun addiction. Kanak-kanak sebenarnya mempunyai kebarangkalian yang amat tinggi untuk menatap ataupun staring at screen-based media atau gadgets. Contohnya smartphones dan tablet untuk menonton video atau bermain game. Dan kajian telah menunjukkan bahawa perkembangan kognitif dan emosi kanak-kanak ini boleh dipengaruhi oleh ketagihan internet dan gadget, ya. Dan satu kajian mengenai pelajar sekolah menengah di China menunjukkan bahawa kanak-kanak dengan risiko ketagihan gadget yang sederhana hingga teruk ni lebih mungkin 2 kali ganda untuk mengalami gejala kemurungan daripada rakan-rakan tanpa ketagihan gadget. Kesan negatif yang kedua ialah less concentration ataupun kurang tumpuan kepada social interaction. Kalau kita lihat, ya, kanak-kanak yang bermain banyak permainan video di smartphone atau sebagian besar masa mereka dalam talian, ini cenderung untuk mempunyai kemampuan untuk fokus kepada social interaction. Lebih
apa? Banyak masa skrin, ya, bermaksud lebih banyak interaksi dan ganjaran maya melalui media sosial dan less face time. Ya. Dan apabila kurangnya interaksi bersemuka dengan orang lain, ini akan menyebabkan kurangnya rasa empati terhadap sesama manusia. Kurang fokus dan lebih banyak gangguan semasa perbualan memberikan kesan negatif. Kesan negatif yang ketiga ialah speech delay. Speech delay adalah satu penyebab gangguan perkembangan dalam bahasa ataupun language development di kalangan kanak-kanak. Speech delay ini disebabkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan. So, apabila kanak-kanak ni menggunakan alat seperti smartphone, ya, kanak-kanak lebih fokus melihat skrin dan ini menyebabkan mereka tidak membuat hubungan sosial. Ya, social interaction tu tidak ada. Sedangkan hubungan dan komunikasi sosial diperlukan oleh kanak-kanak to develop language and communication skill. Contohnya, di antara tahun 2011 dan 2015, ya, Birkin menjalankan pemerhatian dan soal jawab kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak di antara umur 2 hingga 24 bulan, ya, mengenai jangka masa yang diberikan kepada anak-anak ketika mereka menonton melalui skrin gadget. Dan 20% kanak-kanak yang dikaji menggunakan gadget selama sekurang-kurangnya 28 minit sehari. Dan didapati 30 minit daripada masa tambahan yang digunakan untuk bermain gadget ini boleh meningkatkan risiko speech delay sehingga 49%. Hasil kajian lain, ya, terdapat lebih kurang 714 kanak-kanak berumur di antara 24 hingga 60 bulan di Surabaya juga membuktikan hubungan yang signifikan, ya, antara kemampuan bertutur kanak-kanak dan juga penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak. Jadi kini seakan-akan, ya, penggunaan gadget ni tidak dapat dielakkan dan menjadi satu kemestian. Kanak-kanak seawal usia, baru lahir sehingga 2 tahun, gadget sebenarnya tidak penting. Ia tidak memberikan sebarang kesan positif kepada mereka. Oleh itu, saya sarankan ibu bapa di luar sana perlu kreatif dalam memikirkan alternatif lain bagi membantu, ya, development anak-anak kita. So, antaranya melukis atau bermain bersama nature atau apa saja yang boleh difikirkan oleh ibu bapa di luar sana. Jadi itu sahaja untuk slot kali ini. Terima kasih.